Oke, selamat pagi pelajar-pelajar. Jadi video ini ialah kita buat sedikit ulang kaji ya. Oke, soalan ini saya sudah beri masa kelas intermediasi. Jadi kita bincang soalan macam mana kita cari jawapan ya. Oke. Jadi soalan ini cikgu ambil dari internet lah. Oke. Jadi mungkin ada yang pelajar sudah nampak soalan ini, jadi tak apa. Jadi kita buat ulang kaji dulu. Oke, kita tengok soalan pertama. Jadi ungkapkan 3,15 darab 10 kuasa 8 sebagai satu nombor tunggal. Jadi macam mana kita buat? Jadi cikgu buat di tepi sini ya. 10 kuasa 8 ingat, kalau kuasa ialah positif, jadi titik perpuluhan ini kamu mesti bergerak ke belakang. Sebaliknya kalau kuasa dia ialah negatif, titik perpuluhan kamu mesti gerak ke depan. Dan ini ialah bentuk piawai ya. Masih ingat lumus bagi bentuk piawai. Kuasa N ini ya lumus mesti hafal. Okey. Jadi macam mana kita gerakkan titik perpuluhan, mesti gerak 8 kali lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya jawapan dia ialah 3, 1, 5, berapa biji kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 biji kosong ini jawapan dia. Jadi jawapan sudah selesai. Okey, untuk soalan pertama. Okey. Jadi soalan yang kedua, ini kamu boleh tekan kalkulator dapat jawapan ataupun kamu nak gerakan tempat perpuluhan pun boleh. Jadi ini ialah 4.06 darab 10 kuasa 5. Ini ialah bentuk piawai ya. Sebab bentuk piawai maksudnya di titik perpuluhan dia di depan hanya satu nombor kecuali kosong Maksudnya dia mesti terdiri daripada nombor 1 sampai 9. Okey. Tidak termasuk nombor kosong dia satu nombor saja. Okey, itu ya bentuk piawai ya. Jadi ini bukan bentuk piawai walaupun dia tengok macam format bentuk piawai, tapi oleh sebab dia tak ada titik perpuluhan Titik perpuluhan dia di mana biasanya? Kalau biasanya soalan tak tulis titik perpuluhan, biasanya titik perpuluhan ialah di sini lah. Okey, tapi kamu tengok di depan titik perpuluhan ialah 3 nombor, iaitu 1, 2, 0. Maksudnya ini bukan bentuk piawai ya. Ingat, dalam bentuk piawai titik perpuluhan di depan dia hanya satu nombor, iaitu dari 1 sampai 9 sahaja. Jadi kamu boleh cuba gerakan darab 10 kuasa 5, maksudnya ingat kuasa positif bergerak ke belakang okey, 5 kali. Maksud jawapannya 406 000. Okey, 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul Jadi tambah lagi. Sama juga 1, 2, 0. Okey, titik perpuluhan di sini, jadi oleh sebab kuasa ialah positif 4, jadi bergerak ke belakang 4 kali lagi. Jadi maksudnya ada 4 biji kosong lagi ya. Jadi ini kamu boleh tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator 406 000 tambah lagi 12 000. Ingat itu bilangan biji kosong mesti berhati-hati jangan terlebih ataupun terkurang tekan jawapan ialah 1606 000. Jadi lebih baik kita pergi ke bentuk piawai semula. Okey. Jadi titik perpuluhan biasanya di sini saya cakap kalau tak tulis biasanya titik perpuluhan ialah di paling belakang itu Jadi kamu pergi ke depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di depan hanya satu nombor saja seperti yang cikgu cakap lah. Kalau bentuk piawai, titik perpuluhan di depan ya hanya satu nombor saja, iaitu dari 1 sampai 9. Okey. Jawapan ialah 1.606 darab 10. Okey, berapa biji kosong? Kamu gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi positif 6 Okey, positif 6 Ingat, bukan negatif 6 Okey. Biasanya pelajar keliru dari bentuk piawai pergi ke nombor tunggal. Okey.
dan nombor tunggal pergi ke bentuk piawai ya. Okey, dia songsang ah. Okey, contoh ah. Kalau dari bentuk piawai pergi ke nombor tunggal, jadi kalau kuasa ialah positif, jadi titik perpuluhan kamu bergerak ke belakang. Ingat oh. Tetapi kalau dari nombor tunggal pergi ke bentuk piawai, okey, kalau titik perpuluhan dia bergerak ke depan, kuasa ialah positif. Dia songsang ah. Sebab itu kamu mesti hafal ah. Kalau bentuk piawai pergi ke nombor, kuasa positif macam mana dia bergerak, okey, bergerak ke belakang. Kalau negatif, bergerak ke depan. Sebaliknya, kalau dari nombor tunggal pergi ke bentuk piawai, bergerak ke depan, kuasa ialah positif ah. Bergerak ke belakang, kuasa ialah negatif. Okey, dia songsang ah, mesti hafal macam ini ah. Jadi ini selesai ya soalan 2. Soalan 3. Bulan adalah sejauh 405,696 km daripada bumi. Ungkapkan jarak bumi ya. Bulan bumi dalam bentuk piawai. Ini seperti soalan 2 langkah ini. Yang itu dari nombor tunggal pergi ke bentuk piawai. Betul? Jadi sangat senang saja. 405,696. Jadi di mana titik perpuluhan sini ya? Kalau dia tidak beri, ini koma, ini bukan titik perpuluhan, ini adalah koma, okey. Jadi bergerak ke depan 1 2 3 4 5. Okey, ingat tinggal satu nombor di depan. Jadi bergerak 5 kali, betul? Jadi 4.05,696. Oleh sebab dia tidak cakap berapa angka pererti, dia maksudnya kamu tulis semualah. Kecuali kalau soalan ada cakap dalam 2 angka pererti, baru kamu buat perubahan angka pererti dia. Jadi taruh 10 oleh sebab bergerak ke depan, ingat kuasa ialah positif. Okey, kuasa 5. Okey, selesai jawapan ini. Okey. Jadi bila kita pergi ke soalan 4. Jadual 1 menunjukkan diameter bagi sebilangan planet. Okey, diameter dia. Okey, cari beza diameter dalam km antara planet terbesar dan terkecil dalam jadual 1. Okey. Jadi mana satu paling besar? Kalau kamu tengok ini perpuluhan ini ada perpuluhan mungkin tak jelas. Okey, ada perpuluhan. Jadi mana satu paling besar? Ini kan. Ini yang paling besar betul sebab dia ada 6 angka. Mana satu paling kecil ini paling kecil betul? Okey, jadi terbesar tolak yang terkecil. Okey, beza diameter jadi sangat senang. 139820 tolak dengan 4879.4. Okey, jadi kamu boleh cari tekan kalkulator. 139820 tolak 4879.4. Jawapan ini pecahan kamu boleh tukar jadi perpuluhan. Jadi jawapan ialah 13490.6 km. Okey, ini sebenarnya ialah soalan bentuk piawai ya. Jadi kamu tukarlah okey ke bentuk piawai 1 2 3 4 5. Okey. Jadi 5, jadi tinggal satu nombor di depan, jadi jawapan 1.349.406 tarat 10 kuasa 5 unit km. Okey, bergerak ke depan kuasa positif. Okey, soalan 7. Okey, bukan ada 7 soalan sebab cikgu dia ambil okey secara lawak daripada internet. Jadi ada yang soalan dia nombor dia lompat. Jadi dalam raja 1 PQRTUV ialah hexagon sekata. Okey, ini ya PQRTV. Maksudnya sekata maksudnya semua sisi sama panjang sekata. Okey. STUV dan SRQ ialah garis lurus. Ini ialah garis lurus. Dua ini garis lurus. Hitungkan nilai M dan N. Okey, ada nampak? Maksudnya nak cari dua sudut ini Jadi macam mana kita nak cari? Okey, kita cari ini N dulu, lebih senang sikit Jadi kita cari berapa hexagon sekata. Okey, kita cari ini Kalau kamu dapat hafal okey,
sudut hexagon jadi lebih senang kamu sudah tahu berapa jawapan di sini. Kalau kamu tak dapat hafal tidak apa, jadi kamu boleh cari ya, okey. Sudut pedalaman ini ya sudut pedalaman Okey, sudut pedalaman. Apakah rumus bagi sudut pedalaman? Okey, sama dengan N tolak 2 tarat dengan 180 bagi dengan N. Hafal sudut ini sangat penting. Okey, mesti hafal N tolak 2 tarat 180 bagi N. Apa maksudnya N itu? N ialah sama dengan bilangan sisi ya. Bilangan sisi bagi satu poligon. Okey. Jadi berapa poligon hexagon? Berapa sisi bagi hexagon ini ialah 6 sisi. Jadi kamu boleh tulis 6 tolak 2 kurungan maksudnya kena tolak dulu. Tolak dengan 180 bagi dengan 6. Jadi kamu boleh tolak dulu okey. 6 tolak 2 jawapannya ialah 4. Betul, sangat senang. Tolak dengan 180 lepas bagi 6 lagi. Ya, jawapannya 120. Maksudnya sudut pedalaman bagi hexagon ini setiap satu sudut ialah 120. Kamu boleh tulis 120. Boleh? Jadi kita boleh cari sudut ini, betul? Yang cikgu hitamkan sini. Sebenarnya sudut ini sama seperti garis lurus. Sebab soalan cakap STUV dengan SRQ ini garis lurus. Apakah ciri-ciri bagi garis lurus? Maksudnya ini ialah 180 darjah. Okey, betul? Garis lurus. Sudut ini ialah 180 darjah. Maksudnya ini ialah 180 darjah. Ini pun 180 darjah. Jadi, ini kita sudah tahu ini ialah 120, 120. Jadi, kita boleh cari dua sudut ini. Betul? Jadi, kamu boleh cakap sudut ST. Okey, STR. Rujuk ini ya, rujuk sudut ini. Sama dengan sudut ini ya, SRT, betul? Sudut sama. Jadi sama dengan 180 tolak 120. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Jawapan ialah 60. Boleh? Maksudnya sini ialah 60. Jadi boleh cari N sudah. Ini segitiga. Ada nampak? Ini segitiga. Sudut pedalaman bagi segitiga ialah 180. Masih ingat? Sudut ini dapat hafal lah. Okay? Ini yang mendengar rendah punya. Okay, sudut pedalaman bagi segitiga. Ini mendengar rendah punya. Okay, 180 Jadi kamu nak cari N. Sudut N jadi sama dengan 180 tolak 60 ini. Tolak lagi 60. Okey, jawapan kamu boleh tekan kalkulator. Jadi 60 juga, okey. Cara cikgu ialah untuk tolong yang pelajar yang kurang mahir. Okay. Artinya memang ada langkah yang cepat. Tapi banyak konsep kamu kena hafal lah. Okey, langkah cikgu walaupun mengambil masa lebih banyak, tapi dia pakai konsep kurang sikit. Okey, dan lebih senang faham. Kalau kamu ada langkah yang lebih cepat dapat jawapan, okey, boleh digunakan. Okey, tak jadi masalah. Jadi ini N ialah 60 sudah settle. Jadi sekarang kita nak cari M di sini. M di sini bahagian yang hitam sini ya, kita sudah tahu ialah 120, betul? Tapi masalah ialah bahagian sini yang putih sikit ini. Ini yang kita nak cari. Sebab M ialah bahagian ini ya, bahagian yang putih dan hitam ini. Hitam tak jadi masalah, bahagian hitam. Jadi yang bahagian putih ini yang kita nak cari. Kalau kita nak cari bahagian putih ini, kita kena tengok sisi 4 ini. Ini ialah 41. Ini berapa? Ini kita sudah cari ya tadi 60. Jadi kamu sudah tahu ini ialah 60. Okey. Sini kamu boleh tambah lagi lah kalau kamu nak. Ini pun sama dengan sudut VUW. Okey. Boleh? VUW sama 60. Okey. Sebab garis lurus. 180 tolak 120, 60. Okey. Dan sudut ini kita pakai 360 sebab dia satu bulatan. Jadi macam mana tulis ini?
Okey, kamu boleh tulis di sini sudut meja okey. Sebab kita nak sudut yang besar itu. Meja, okey. Sudut PWU boleh? PWU tapi kita nak meja bukan minor ini ya, kita nak meja. Sebab itu depan kita tambah meja. Okey, sudut meja jadi sama dengan 360 sebab satu bulatan tolak 120. Jawapan ialah kamu boleh tekan kalkulator 360 tolak 120. Jawapan ialah 240 240. Maksudnya di sini ialah 240. Okey, sudut pedalaman masih ingat? Sudut pedalaman bagi sisi 4 ini pun mendengar rendah punya ialah 360. Okey, ini yang sisi 4 1 2 3 4 betul? Sisi 4 sudut pedalaman dia ialah 360. Ini hafal punya. Jadi kamu boleh cari ini ya, yang kecil ini. Jadi sudut WPV betul? WPV. Okey, yang kecil ini ya, yang kita nak kawasan putih ini 360 tolak dengan 41 yang soalan beri punya, tolak lagi 60, tolak lagi 240. Jadi jawapan yang tinggal ialah bahagian yang putih ini. Boleh faham? Jadi 360 tolak 41 tolak 60 tolak dengan 240. Okey. Jawapan yang tinggal ialah 19. Jadi boleh dapat cari M sudah. Jadi M sama dengan yang bahagian hitam ini iaitu 120 campur yang bahagian putih ini iaitu 19. Jawapan ialah 139 darjah. Boleh? Jadi kita tengok balik lagi soalan. Apakah soalan nak? Soalan nak M tambah N. Jadi M tambah N sama dengan M yang tadi kamu cari ialah 139. Campur N tadi yang kamu cari ialah 60. Jawapan sangat jelas. Tekan kalkulator 199 darjah. Okey, sudah siap. Lengkap. Jadi tengok soalan ini biasanya pelajar takut soalan jenis macam ini. Polygon. Okey. Jadi banyak rumus kamu kena hafal. Pertama yang sudut pedalaman. Okey, mesti hafal. Kedua ialah garis lurus kamu kena tahu konsep garis lurus yang 180 darjah. Dan ada satu bulatan yang itu 360 Okey, ini. Lepas tu sudut pedalaman segitiga mesti hafal juga 180. Dan sudut pedalaman bagi sisi 4 tak kisah apakah bentuk dia, asalkan dia sisi 4 memang 360. Boleh faham? Okey, jadi ini biasanya konsep yang kamu kena tahu lah untuk jawab satu soalan. Okey. Jadi seterusnya okey, poligon juga. Dalam raja 2, PQRS ialah segi 4 selari Okey. Mana PQRS? Ini PQRS Segi 4 selari maksudnya sisi pertentangan mereka adalah selari. Okey. UPT, setiap maklumat yang diberi oleh seorang memang sangat berguna, mesti berhati-hati baca. UPT dengan PRV ini ialah garis lurus. Okey. Jadi hitung nilai Y tolak S, di mana Y Y di sini, S di sini. Okey. Jadi ada beberapa konsep cikgu pelajar mesti tahu. Okey, cikgu akan impas kembali Jadi pertama bagi segi 4 selari, ingat ini hanya ciri bagi segi 4 selari sahaja. Bagi segi 4 selari, ingat sudut pertentangan adalah sama. Kalau sini A, sini pun A. Pertentangan mesti sama. Okey. Maksudnya kalau sini ialah 118, maksudnya di sini pun 118. Okey, sudut pertentangan adalah sama. Satu lagi bagi sudut segi 4 selari, tengok dia ada satu garis PRV memotong segi 4 selari ini, betul? Ini dia akan menjadi satu sudut selang-seli. Okey.
Apa maksudnya satu selang-seli? Maksudnya kalau dia ada garis, satu garis kalau dia memotong dua garis yang selari, di antara satu sama lain yang selari, maksudnya sudut ini dia akan bentuk satu sudut berselang-seli. Ini kita namakan sudut berselang-seli. Dia macam satu huruf Z, ada nampak? Dia macam satu huruf Z, ini sudut berselang-seli. Maksudnya kalau ini ialah A, sini pun A. Maksudnya sudut mereka adalah sama. Ada nampak satu huruf Z di sini yang sangat berguna. Ada nampak? Ini sudut selang-seli. Maksudnya kalau ini ialah sudut berselang-seli, maksudnya ini 21, ini pun 21. Boleh faham? Jadi kalau kamu boleh faham ini, jadi kamu boleh buat nota. Ini 118, sangat jelas sudut bertentangan pakai konsep ini. Dan satu lagi sudut selang-seli pakai konsep ini 21. Apa yang boleh berguna maklumat ini? Kita tengok ini, kita nak cari ini cikgu pakai hitamkan. Ada nampak segitiga ini PQR. Ada nampak segitiga ini. Masih ingat tadi cikgu cakap sudut pedalaman segitiga ialah berapa? Sorry sudut pedalaman segitiga ialah berapa? 180, betul? Jadi kamu boleh tulis sudut pedalaman. Sebab tu kalau ada yang konsep, kalau kamu hafal memang sangat senang 180. Jadi kalau kita nak cari yang cikgu hitamkan di sini segitiga, maksudnya sudut QPR ini ialah boleh pakai 180, maksudnya sudut pedalaman segitiga tolak dengan 118 tolak lagi 21, betul? Ya, boleh cari sudut ini sudah. Jadi kalkulator 180 tolak 118 tolak 21, jadi jawapan ialah 41. 41. Boleh faham Jadi kalau kita sudah tahu ini ialah 41, jadi kita boleh cari S, bolehkah? Ini soalan saya cakap UPT ialah garis lurus. Masih ingat tadi cikgu cakap kalau garis lurus, apakah sudut dia? 180. Jadi ini kita sudah tahu 51. Ini kita pun sudah tahu 21 yang sudut selang-seli. Dan ini kita pun sudah tahu 41 yang tadi kita cari. Dan ini S, jadi ini garis lurus, maksudnya ini adalah 180 darjah. Jadi S kita boleh terus cari S sama dengan 180 darjah tolak 41 tolak 21 tolak 51. Jadi jawapan sudah keluar. Tekan kalkulator. Tolak 41 tolak 21 tolak 51, di jawapan ialah 67. Jadi 67 kamu tulis di sini Jadi S di sini adalah 67. Boleh? Jadi kita cari Y. Y. Y di sini adalah berapa? 41, betul? Kenapa? Sudut selang-seli. Masih ingat ada nampak satu Z? Ini selari masih ingat? Ini selari, Ada nampak satu Z, jadi ini adalah sudut selang-seli. Maksudnya ini 41, ini pun 41. Boleh faham? Masih ingat soalan tadi pun ada cakap PRV adalah garis lurus. Ada nampak? Garis lurus maksudnya 180 darjah. Jadi maksudnya kamu boleh terus cari Y Y sama dengan 180 darjah tolak 41. Jawapan kamu boleh tekan kalkulator. 139 jadi 139. Boleh? Tengok balik lagi soalan. Soalan nak Y tolak S. Jadi Y tolak S sama dengan Y yang tadi kita cari ialah 139 tolak S ialah 67. 139 tolak 67. Jadi jawapan ialah 72. 72. Jadi sudah lengkap jadi jawapan ini. Jadi sampai sini saja untuk berapa soalan yang kita bincang hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bincang 6 soalan ini. Untuk soalan yang
seterusnya, okey, cikgu memang foto saya panggil soalan yang latihan. Jadi kalau soalan yang seterusnya kita bincang pada video yang seterusnya. Boleh? Okey, jadi sampai sini saja. Jadi thank you kelas.